أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. تحية الإسلام السلام. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Marilah sama-sama kita membuka kuliah kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد لقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين صدق الله العظيم. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau, seterusnya hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipertemukan pada fasa yang terakhir di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana bulan Ramadan merupakan di antara bulan yang terbaik yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, Nabi SAW bila mana masuk 15 yang terakhir ataupun separuh daripada bulan Ramadan, Nabi menangis, tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Kerana Nabi SAW memikirkan, apakah tahun depan aku masih lagi berpeluang untuk menyambut Ramadan. Dan kita semua, hadirin hadirat sekalian, cuba menghayati dan menghabiskan sisa yang berbaki dalam bulan Ramadan ini dengan mempertingkatkan amalan-amalan, khususnya pada malam yang terakhir pada bulan Ramadan ini, yang ada malam yang terbaik daripada malam-malam yang lain, iaitulah malam Lailatul Qadar. Bukan malam Lailatul Qamdar, malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan berkongsi pengalaman tentang apa yang berlaku di bumi Syam, tentang apa yang berlaku di Syria, tentang apa yang berlaku pada umat Islam pada hari ini, yang mana kita tengok di bumi Syam, tuan-tuan sekalian, terutamanya di Syria, pada hari ini kita katakan ialah suatu perencanaan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana cintanya hambanya kepada sahabat-sahabatnya, cinta seorang hamba kepada ibu bapanya, cinta seorang hamba kepada kaum keluarganya, cinta seorang hamba kepada negaranya, dan yang lebih terutama, cinta seorang hamba kepada Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, baru-baru ni saya bawa balik daripada Syria, baru seminggu. Grup yang terakhir yang dihantar oleh kerajaan
untuk balik ke Malaysia, alhamdulillah, dan seramai 100 lebih yang balik. Cuma tinggal 8 orang yang tak mau balik. 8 orang tak mau balik, dia nak duduk sana lagi. Seorang 3 student dan yang lain ialah keluarga lah, family. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku di Syria hari ini merupakan bukan sekadar orang-orang di Syria yang berjuang menentang kezaliman, berjuang menentang orang yang zalim, tetapi kita semua tuan-tuan sekalian, isu yang berlaku di Syria sekarang ini merupakan isu seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam di dunia ini haruslah kita mendoakan dan menyatakan ketidakpuas hati kita tentang kezaliman yang berlaku kepada rakyat Syria pada sekarang ini, tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Kerana Nabi SAW mendoakan bumi Syam ini, dan bumi Syam ini merupakan satu bumi yang diberkati dan bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Masjidil Aqsa ni tuan-tuan sekalian terletak di bumi Palestin, dan di sekeliling bumi Palestin ini ialah bumi Syam yang terbahagi kepada Palestin, kepada Jordan, kepada Lebanon dan Syria, tuan-tuan sekalian. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain menyebut tentang kelebihan keberkatan bumi Syam ini. Kita ambil beberapa hadis Nabi SAW tentang mengatakan keberkatan bumi Syam. Nabi mengatakan, Tuba li ahli Syam, tuba li ahli Syam, tuba li ahli Syam. Maka para sahabat berkata, wa bimazak, kenapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, inna malaikata rahmah, wa fi riwayatin malaikata rahman basitatun ajnihataha alaiha. Sesungguhnya malaikat rahman ataupun malaikat rahmat melebarkan sayapnya di atas bumi Syam ini, tuan-tuan sekalian. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah Syam kami, berkatilah Syam kami, berkatilah Syam kami. Bukan Syam kamikaze, tuan-tuan sekalian. Syam kamikaze itu member kita. Ini Syam, bumi Syam yang letak di Syria. Dan Nabi SAW juga menyebut dalam hadis yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Akan sentiasa wujud satu kumpulan dari kalangan umat aku ini yang memperjuangkan kebenaran. Mereka ini tidak memudaratkan perjuangan mereka, tidak akan mengalahkan mereka, dan mereka ini akan dirintangi kesusahan sehingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap dalam demikian. Mereka itulah, tuan-tuan sekalian, penduduk Syam, wahum ahlu Syam. Kita mengucapkan tahniah kepada ahli Syam. Hani'an lakum ya ahla Syam, kerana pada hari ini mereka berjaya untuk melawan kita katakan kezaliman yang berlaku, kekejaman yang berlaku kepada umat Islam yang berlaku di Syria, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya balik, saya tengok tentang perkembangan yang berlaku. Kita boleh katakan Suria tabki, Suria tabki wa nahnu nabki. Bumi Syam, bumi Syria menangis dan kami menangis. Tuan-tuan sekalian, seadanya saya di sana, keberadaan saya, kami di sana, tiap-tiap hari tembak menembak. Tembak menembak ni dah jadi biasa. Bom mengebom ni dah jadi biasa. Start kita tengok revolusi yang berlaku di Syria, yang mana revolusi ini berbeza dengan revolusi yang berlaku di Tunisia, berbeza dengan revolusi yang berlaku di Mesir, berbeza dengan revolusi yang berlaku di Yaman dan sebagainya. Revolusi di Syria, tuan-tuan sekalian, merupakan satu revolusi yang karamah.
yang kita katakan diberikan kemuliaan, sampai sekarang tidak habis lagi kita katakan penyiksaan yang berlaku kepada umat Islam, terutamanya yang berlaku di bandar-bandar. Sekarang ni di Bandar Dar'a pun dah hancur, tuan-tuan sekalian. Di Bandar Dar'a, yang mana tempat yang berlakunya kebangkitan, kemuncak kebangkitan, sekumpulan kanak-kanak ditangkap, dicabut kuku, tangan dan kaki dia, dan lepas tu bangkit merebak ke bandar-bandar yang lain, di Homs, di Hama, di Lazaqiyah, di Halab, kemudian merebak sampai ke Bandar Dimash, tuan-tuan sekalian. Dan kami semua berada di Bandar Dimash, kebanyakan student berada di Bandar Dimash. Jadi tuan-tuan sekalian, baru-baru ini serangan telah masuk ke Bandar Dimash, yang mana saya tengok sendiri dengan mata saya, hari-hari tembak menembak, hari-hari. Ramai kawan-kawan kita mati, bukan seorang dua, bukan puluh-puluh, bukan ratus-ratus, bahkan beribu-ribu orang yang telah mati hari ini dibunuh oleh Basharul Asad Al-Fajir Al-Mujrim. Dia telah membunuh rakyat semua, tuan-tuan sekalian. Dia tak kira dah. Saya kalau di sana, lepas je sembahyang Jumaat, boleh kata tak lepas kali sembahyang Jumaat, mereka akan keluar berdemonstrasi secara aman, tetapi dibalas dengan peluru hidup, tuan-tuan sekalian. Dan yang saya sedih sekali, mereka tidak menghormati masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup, lepas mereka baling gas, tuan-tuan sekalian, mereka baling gas sampai kan kita duduk dalam masjid, kita nak elak daripada gas, mereka masuk dalam masjid, baling gas lagi, tuan-tuan sekalian. Sampai dalam masjid dia buat macam tu sekali. Dan sampai saya tengok di sana, kalau kita katakan penduduk ni, dia selalu tulis kat dinding-dinding, dia suka tulis kat dinding-dinding, Basharul Asad Battah, Basharul Asad Itik, Asy'ab yurid isqatun nizam, rakyat ingin jatuhkan sistem yang zalim. Mereka tulis tentera Basharul Asad padam, tuan-tuan sekalian. Penduduk tulis, dia orang padam. Tulis padam. Last sekali dia orang bengang, tuan-tuan sekalian, dia orang pula tulis. Apa dia orang tulis? Dia orang tulis lil Asad au nahrikul balad, kepada Asad ataupun kami bakar negara ni. Bila saya tengok macam tu, tuan-tuan sekalian, saya dah kata ini dah teruk ni. Ini dah teruk. Dan memang lepas tu kita tengok serangan demi serangan di luar Dimash, yang berlaku di Tadamun, yang berlaku di Hajarul Aswad, yang berlaku di Kafar Susih. Serangan-serangan yang menghancurkan rumah-rumah mereka, tuan-tuan sekalian. Anak-anak kecil mati macam tu, disembelih, dibakar, ditanam hidup-hidup, yang perempuan dirogol dan sebagainya. Inilah yang berlaku di syariat sekarang, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah saya katakan, Suria tabki wa nahnu nabki. Suria tengah menangis kan, tuan-tuan sekalian, disebabkan oleh kejahatan yang melampau oleh puak Syiah Nusariyah ini, yang dipelopori oleh kerajaan. Jadi tuan-tuan sekalian, pengalaman saya di sana, pada satu hari saya bawa balik dengan duta besar kita di sana. Nak sampai ke rumah, tuan-tuan sekalian, bila saya turun tu, driver kereta dihalakan lampu ke depan. Dihalakan lampu, saya tengok depan mata saya sendiri, orang pegang senjata. Orang pegang dia punya senjata dia tu. Saya terkejut, saya dengan duta terkejut. Bila dia orang nampak kereta kami, dia orang lingkung semua. Dia orang lingkung kereta itu, dia orang tanya. Dia orang minta IC, minta driver IC, mana Hawiyah. Jadi driver kata, sebelah ni Safir, sebelah ni duta. Jadi dia kata, okey, minta keluar daripada sini. Minta keluar daripada sini, sekarang juga, dia kata. Jadi duta pun tanya dengan driver, kenapa? Driver kata, dia orang tengah syuting. Bukan syuting filem, tuan-tuan sekalian, syuting tembak-tembak. Lepas tu, bom bunyi tembak, kami pun lari. Duta kata, go back, balik. Jangan balik, malam ni tidur rumah saya. Ini saya nampak depan mata saya sendiri, tuan-tuan sekalian. Laisa man sami'a mislu ma ra'a. Tak sama orang yang melihat, tak sama orang yang dengar dengan orang yang melihat. Dan saya tengok depan mata saya sendiri, sebelum ni saya dengar bunyi je, tembak-tembak kat luar, setiap mula petang sampai malam, pagi, bawah ni saya tengok sendiri. Dan yang kedua, tuan-tuan sekalian, pada satu hari saya keluar dengan kawan, nak pergi ke bukit, telefon family. Balik je, tuan-tuan sekalian, saya dah kata dah kepada kawan saya, jangan balik lambat. Kalau balik lambat, jalan akan ditutup.
Tapi oleh kerana tak dapat juga, balik lambat. Bila balik tuan-tuan sekalian, jalan memang ditutup. Jalan ditutup oleh tentera Jaishul Hur. Tuan-tuan kena faham, kalau kita sebut Jaishul Hur, di syariat ni ada dua, Jaishul Hur dengan Jaishul Nizami. Jaishul Hur ini ialah tentera mujahidin, tentera pembebasan syariah. Dan saya tidak setuju mana pihak yang mengatakan mereka ini adalah pemberontak. Mereka bukan pemberontak, istilah pemberontak tidak sesuai, buruh tidak sesuai. Mereka ini adalah mujahidin, Jaishul Hur. Dan satu kuat lagi adalah Jaishul Nizami, iaitulah tentera Basharul Asad. Jadi bila mana Jaishul Hur telah tutup jalan tuan-tuan sekalian, tak nak bagi tentera-tentera masuk, kami pun dengan teksi saya turun. Lalu terpaksa turun, nak balik rumah. Tak boleh balik rumah lah sebab jalan tutup. Bila saya turun tuan-tuan sekalian, belah kiri saya ni dah bom bunyi dah, dekat sangat. Bom, bukan macam mercun kita sekarang ni. Bom betul, real ni melecuk bom ni. Bila bunyi tuan-tuan sekalian, saya pun lari dengan kawan saya, takut. Lari, masuk ke kawasan satu kawasan ni di Bab Saghir. Nampak penduduk kawasan dah pegang ni, parang. Dah pegang parang, dah pegang kita katakan pedang samurai, dah pegang satu benda ni, Molotov yang terbakar tuan-tuan sekalian. Saya pun terkejut, tak pernah, bila masa dia orang beli benda ni. Jadi lepas tu, saya pun kata saya nak balik rumah. Dia orang kata tak apa, ikut jalan lain. Saya pun lari ikut jalan lain. Lari-lari tuan-tuan sekalian. Akhirnya nak sampai ke rumah, sniper pula. Sniper ni ada mana-mana je tuan-tuan sekalian. Shooter if everywhere. Ada mana-mana je. Jadi lepas tu saya nak balik rumah. Duta kau dia kata, Amni jangan balik rumah. Jangan balik rumah. Sebab sekarang ni tengah berlaku perang kat rumah tu. Jadi saya pun tak tahu nak buat apa. Dia kata tahan teksi. Saya pun tunggu tahan teksi tuan-tuan sekalian. Tahan teksi. Teksi tak ada. Kenderaan awam tak ada. Jalan sunyi sepi pada waktu itu. Maka bila macam itu, saya pun tunggu. Akhirnya dapat teksi. Dan naik teksi tuan-tuan sekalian, saya lalu di satu kawasan, naik jambatan. Bawah jambatan tu dah penuh trak tentera. Bila saya naik jambatan tuan-tuan sekalian, saya nampak di sebelah sana bangunan-bangunan rumah orang telah dimusnahkan. Saya tengok sendiri, memang rumah musnah tuan-tuan sekalian. Mereka kosef, mereka tembak, mereka bom, hancur. Dan bila saya lalu tuan-tuan sekalian, saya lalu depan, satu gegaran yang kuat. Saya tengok di bawah rupanya 3 kereta kebal tengah lalu. Kereta kebal tuan-tuan sekalian, bukan kereta mainan ni. Kalau kereta kebal ni dia tarik dia punya tu nak tembak, memang kita katakan rumah hancur. Dan rumah di Syariah tuan-tuan sekalian, rumah Arab ni, rumah dia buat dengan tek kuda je. Memang kalau sekali tembak tu memang hancur, bergegar, memang hancur tuan-tuan sekalian. Dan lepas pada itu, saya pun lalu dengan tentera-tenteranya di jalan-jalan. Dia orang kata tak bagi jalan, suka tepi ke tepi. Akhirnya sampai ke kedutaan, alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Jadi itu di antara pengalaman saya di sana yang saya tengok depan mata saya sendiri. Bagaimana umat Islam di Syria hari-hari, hari demi hari berlakunya semakin teruk, semakin hari semakin dibunuh dengan kejam dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itulah kita sebagai umat Islam, lebih-lebih lagi kita umat Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka ini merupakan sahabat kita, merupakan ikhwah kita, yang sebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama dengan kita dan beriman sama dengan kita. Jadi sebab itulah kita harus menolong perjuangan mereka tuan-tuan sekalian. Dan saya katakan sekali lagi, perjuangan ini bukan hanya sekadar perjuangan orang bumi Syam. Perjuangan ini merupakan satu perjuangan yang semua umat Islam perlu menolong bumi Syam tuan-tuan sekalian. Dan bumi Syam ini nanti akan kembali sebagai khilafah Islamiah tertegaknya bumi yang Allah pilih, dan Nabi SAW mendoakan bumi Syam ini, kita akan kembali ke sana. Dan tempat yang selamat di Syam, Fustatul Muslimin fi Dimashq, tempat selamat bagi orang mukmin nanti di Dimashq tuan-tuan sekalian. Dan sebab itulah saya katakan sekali lagi, kalau kita ingin membebaskan bumi Palestin daripada Israel, kita kena membebaskan bumi Syam daripada cengkaman Basharul Asad Al-Fajir tuan-tuan sekalian. Kalau kita dapat membebaskan bumi Syam ini daripada cengkaman Basharul Asad yang zalim ini, insya-Allah kita dapat menewaskan Israel dan kita akan mendapatkan kemenangan di bumi Palestin, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Qulu amin. Amin. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita beroleh kemenangan di bulan Ramadan ini, insya-Allah.
Dan Syekh pun mendoakan supaya Bashar al-Assad ini akan jatuh pada bulan Ramadan ini. Kita doakan insya-Allah. Walaupun kita katakan sangat sukar kerana Syariah ini bukan sekadar Syariah sahaja, kerajaan sahaja. Yang di belakangnya ialah Israel, yang belakangnya ialah Iran, yang belakangnya ialah Iraq dan sebagainya, sekutu Rusia sebagainya. Mereka membackup negara Syariah. Dan kita katakan perjuangan mereka ini bukan sekadar menghadapi kerajaan Bashar al-Assad, tetapi menghadapi kerajaan yang lain, tuan-tuan sekalian. Dan saya tegaskan sekali lagi, kerajaan ini yang merupakan Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah, tuan-tuan sekalian, Al-Alawiyin ini, mereka ini keluar daripada Syiah. Dan mereka membentuk satu agama yang baru, membentuk din yang jadid, dan bagi mereka semuanya halal, tidak ada yang haram. Mereka boleh buat apa saja. Sebab itu yang kita tengok, dia ni tak ada belas kasihan. Tak ada belas kasihan langsung, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok sendiri, benda yang berlaku sekarang lebih teruk daripada berlaku di Palestin. Umat Islam dibunuh macam mana dengan begitu hina, tuan-tuan sekalian. Dan mereka ini, Syiah Nusairiyah Alawiyah ini, lebih teruk, lebih kejam daripada Yahudi. Sebab itulah kita kena hati-hati, tuan-tuan sekalian, dengan Syiah ini. Mereka merupakan musuh yang kita kena hati-hati dengan mereka, tuan-tuan sekalian. Bukan Yahudi je, banyak lagi musuh-musuh yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum saya berhenti pada malam ini, saya buat, mungkin tuan-tuan lepas ni boleh letak sejadah untuk kita sumbangkan sumbangan kita kepada umat Islam, bantuan kita kepada rakyat Syariah yang telah lari, yang telah menjadi pelarian ke Lebanon, ke Jordan dan Turki sebagainya, dan ada di antaranya lari ke Malaysia, tuan-tuan sekalian. Dan mereka ini memerlukan bantuan kita. Sebab itulah kita kena tolong dari sudut harta. Bila kita tolong dari sudut harta, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas dengan cepat. Dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, Allahumma ajil munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Nabi menyebut, ya Allah, cepatkanlah, Allahumma ajil, cepatkanlah orang yang memberi nafkah ini di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, khalafa, dengan ganti. Wa a'ti mumsikan talafa, dan Allah berikanlah kepada orang yang simpan harta dia ini talafa, kebinasaan. Jadi tuan-tuan sekalian, la tastahi minal qalil fa inna qalil indallahi katsir. Jangan kita segan silu dengan benda yang sedikit. Mudah-mudahan benda yang sedikit ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala benda yang besar. Dan sebab itulah kita tengok benda yang sedikit ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itulah sebab kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah mungkin sekadar pengalaman dan perkongsian pada malam ini, insya-Allah. Dan kita semua pada bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan ini, sama-samalah kita mendoakan bumi Syam ataupun Syariah ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan kerajaan yang zalim ini, insya-Allah. Jadi aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tangguh majlis kita dengan baca suratul Kahf dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la